Sektor peruncitan di Malaysia terjejas teruk berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dicerminkan oleh kemerosotan penjualan runcit sehingga 9.9% pada suku pertama 2021. Memetik laporan berita harian, Presiden Persatuan Peruncit Malaysia MRA Tan Sri William Cheng berkata, persatuan itu menerima maklum balas bahawa industri runcit menghadapi kesan sekatan pergerakan dengan beberapa anggota menunjukkan sekurang-kurangnya 20% penutupan kedai dengan anggaran pemberhentian pekerja sebanyak 20% yang secara kasarnya membabitkan kira-kira 120,000 kehilangan pekerjaan. Dan kita akan bersama dengan Presiden Dewan Perdagangan Digital Malaysia, Chris Daniel Wong, untuk sama-sama memahami dilema ini dan apa langkah ke hadapan yang mampu membantu sektor peruncitan. Hello Chris, apa khabar? Ya, saya. Halo, baik. Hai Chris, saya teruskan dengan soalan saya Chris. Jadi bagaimana Chris melihat kesan jangka panjang sekiranya tiada sebarang inisiatif diumumkan kerajaan dalam masa terdekat bagi membolehkan sekurang-kurangnya sektor peruncitan dibenarkan beroperasi mengikut SOP tertentu. Mungkin hanya beroperasi di waktu yang lebih pendek atau pada hari tertentu saja. Chris. Memang kita setuju bahawa semasa PKP yang sedang dilaksanakan ini, kita nampak pedagang peruncit semakin tenat, daripada tenat kepada semakin tenat, dan amatlah tidak wajar kita tidak benarkan peruncit-peruncit tersebut untuk dibuka. Kalau kita lihat pada kes-kes yang ada sekarang ni, kebanyakannya lebih kurang lebih daripada 90% kluster adalah daripada sektor perkilangan. Tetapi sektor yang ditutup adalah sektor peruncitan, dan benda ini adalah amat tidak wajar dan tidak adil sekali. Jadi kita berharap pihak kerajaan boleh membuka semula sektor peruncitan, walaupun dengan masa yang pendek ataupun dengan orang kata footfall yang dikawal, tetapi kita benarkan mereka buka. Dan mungkin merentas daerah masih belum dibenarkan, tetapi orang kata ahli-ahli keluarga ataupun ahli-ahli persendirian boleh orang kata pergi ke pusat membeli belah untuk mendapatkan barangan yang diperlukan. Jadi dengan ini kita boleh nampak sektor peruncitan diberi nama penepasan. Baik, Chris ada menyebutkan tadi sektor perkilangan antara sektor yang merekodkan jumlah kluster yang tinggi dan mencatatkan peningkatan kes, dan itu sebenarnya perangkaan terkini Kementerian Kesihatan Malaysia bertarikh 9 April hingga 28 Mei 2021 menunjukkan bahawa kedai, pusat beli belah dan pasar termasuk kawasan membeli belah digabungkan hanya menyumbang 0.8% daripada 340 kelompok yang dilaporkan di seluruh negara, dan itu seperti yang dinyatakan oleh Chris sebentar tadi. Jadi Chris, bagaimana keadaan ini seharusnya dinilai sebaiknya sekiranya pembukaan sektor peruncitan dibenarkan sekaligus tidak merekodkan peningkatan kluster dan kes baru COVID-19, Chris? Kalau kita lihat pada pembukaan sektor peruncitan, kita hanya akan nampak kedai dibuka dan pelanggan datang membeli barangan di kedai dan kemudian mereka beredar. Tetapi tiada sektor sosial yang dibuka. Kita faham bahawa sektor sosial sebelum ni ialah yang banyak menyumbang kepada kes-kes periodik, kes-kes yang kita tak boleh kesan. Jadi kita ada dua isu di sini. Satu ialah kita kena benarkan sektor peruncitan dibuka. Yang kedua ialah sektor sosial masih ditutup. Kerana sektor sosial tu yang boleh orang kata tiada penjarakan orang kata SOP. Tetapi daripada sektor peruncitan tiada kekhawatiran yang akan berlaku daripada segi penjarakan. Baik Chris, saya suka memfokuskan kepada kita nak melihat kepada keadaan terkini. Sekiranya Chris sekiranya sektor peruncitan masih tidak dibenarkan beroperasi dalam masa terdekat. Jadi bagaimana Chris melihat inisiatif yang wajar diambil oleh mereka yang secara khususnya terlibat dalam sektor ini untuk sekurang-kurangnya menjana pendapatan di waktu yang sukar ini, Chris? Walaupun pada waktu sukar ni ramai telah beralih kepada orang kata digital, tetapi ia tidak dapat orang kata 100% mengganti kepada sektor peruncitan secara tradisional. Jadi kita perlukan kedua-dua perkara tersebut. Saya bagi contoh seperti sektor orang kata food and beverage, sektor pemakanan, sektor industri makanan. Kita perlukan industri restoran untuk dibuka.
supaya orang kata kedai-kedai restoran ni boleh orang kata menjana pendapatan. Daripada segi orang kata take away ataupun daripada segi mereka ni beroperasi tetapi hanya untuk online order saja, kita nampak bahawa mereka kehilangan punca pendapatan sebanyak 70%. Jadi untuk negeri-negeri yang mencatatkan kes yang kurang, kita berharap bahawa pihak kementerian boleh membuka di negeri-negeri yang tersebut. Mungkin di Lembah Kelang ni kita nampak kes ni masih tinggi, jadi kita tidak benarkan. Jadi kita kena ada orang kata fasa-fasa. Kalau di Putrajaya kita nampak kes malamnya 7 sahaja. Mungkin kita benarkan Putrajaya beroperasi tetapi dengan SOP yang ketat. Jadi sektor peruncitan ni kita nampak walaupun mereka boleh masuk digital, tetapi bukan semua yang boleh masuk digital. Betul. Saya juga bagi satu contoh tukang jahit. Tukang jahit ni kena ada orang datang kedai supaya mereka boleh mendapat tempahan jahit baju ataupun untuk alter baju. Jadi untuk bisnes-bisnes sendiri, bisnes mikro ni, kita tak boleh nak tempah online sebab kita kena perlu ukurkan baju dan juga ukurkan baju itu bersesuaian dengan badan atau tidak. Jadi kedai ini harus dibuka sebab mereka perlukan orang kata khidmat servis pelanggan. Jadi bukan semua benda yang kita boleh digitalisasikan. Jadi itu yang kerajaan kena faham. Kenapa sektor-sektor peruncitan sebegini harus dibuka? Sebab keadaan mereka dah tenat orang kata. Saya nak petik salah satu berita daripada Astro Awani 2 hari yang lepas. Bukan saja tenat tetapi dah nak mati dah. So ini ialah yang kita kena faham. Kerajaan harus faham kenapa benda ni adalah amat genting sekali pada masa sekarang ni. Baik, Chris. Dan ini mungkin soalan terakhir dari saya, Chris. Ya. Jadi bagaimana Chris melihat dalam aspek bantuan daripada pihak kerajaan untuk membantu mereka yang terjejas dan hilang pendapatan, khususnya dalam sektor yang kita bincang ini, Chris? Daripada segi bantuan tu, kita dah berdialog dengan banyak pihak, terutama pihak bank negara, dan masih kita orang kata kecewa kerana bantuan kewangan yang diberikan oleh bank iaitu dari segi pejabat masih menggunakan orang kata taraf SIKRIS ataupun SITOS. Kita kena faham juga bahawa dalam masa setahun yang lepas ni sejak PKP 1.0 ramai para peniaga yang tidak mempunyai orang kata rekod SIKRIS ataupun SITOS yang baik kerana mereka telah bergelut selama setahun. Tapi kalau misal kata diguna pakaikan pada tahun 2019, itu mungkin kita tak boleh nak nafikan. Tetapi pada tahun 2020, memang kita nampak bahawa rekod peniaga daripada segi SITOS ni memang parah. Jadi kita nak pihak kerajaan, kita bendapkan pihak kerajaan supaya menggunakan satu badan seperti CGC, Credit Guarantee Corporation, untuk orang kata garantikan pinjaman tersebut supaya kita boleh menyuntik dana modal yang amat diperlukan oleh para peniaga. Kalau kita benarkan para peniaga untuk buka kembali selepas 1 bulan Julai, di manakah mereka akan mendapat sumber kewangan untuk membeli stok ataupun membeli barang mentah? Itu kita juga kena fikir. Bagaimana pihak kerajaan boleh membantu para peniaga untuk restart balik bisnes mereka. Bukan saja nak bagi mereka berniaga, tetapi duit untuk berniaga tu di manakah akan datang. Jadi bantuan kewangan sebegini dengan orang kata terma dan syarat sebegini adalah amat penting sekali. Pihak kerajaan kena nilaikan dan juga kena ketengahkan apa yang saya cakapkan tadi. Baiklah, itu dia. Terima kasih kepada Chris Daniel Wong, Presiden Dewan Perdagangan Digital Malaysia. Satu perbincangan yang cukup menarik. Terima kasih, Chris.